Assalamualaikum, selamat malam. Dengar tak suara saya? Kenapa tiba-tiba? Kenapa background ni? Okey, hari ni dia tukar bilik. Selamat malam. Sorry lambat. Tunggu yang lain masuk jap. Hopefully sharing malam ni pendek sahaja. Seperti biasalah kita selalu cakap pendek kan. Tapi insyaAllah lah, insyaAllah. Okay, kita tunggu yang lain masuk. Lepas tu kita start. Sekejap. Okey. Hai, selamat malam. Sorry tau saya lambat. Sorry ya. So kita start lah. Kita start je. Salam. Okay, so kita start so that nanti nanti tiba-tiba kena masuk second round macam tak best pula kan. So kita cuba habiskan dalam tempoh masa yang ada ni supaya kita tak payahlah nak repeat dah kan. Masuk banyak-banyak kali. Okay, so saya start lah. Siapa lambat nasib lah kan. Pandai lah kurang. Okay, so nampak kan saya punya screen share? Nampak ke? Saya tak nampak di sini. Korang hopefully korang nampak screen yang saya share ni. Dia kan? Alright. Okay, so jom. Semalam ke saya ada share dengan korang berkenaan dengan saya memang tak buat live lah. Okay, semalam saya ada share dengan korang kan macam mana bestnya kita jadi. Kenapa pula tanpa income? Alah, sedap pula tajuk dia. Set. Oh, stop. Boleh silap tajuk pula kan. Apa je ya? Aduhai. Tak apalah, nanti saya betulkanlah tajuk tu. Tajuk tu salah. Macam mana? Boleh lah ya. Okay, sebenarnya nak tulis tajuk, okay, founder tanpa modal, dia boleh keluar income pula, okay, tapi tak apalah. Alright, so saya nak share dengan korang. Bila kita tahu kan, kita buat bisnes tanpa perlu keluar modal, setengah orang dia rasa macam, oh saya agent dropship. Tapi banyak orang tak perasan, bila kita jadi agent dropship ni sebenarnya kita adalah founder. Tapi sebab apa? Mentality kita dah set dah. Aku adalah agent, aku adalah dropship, aku adalah stockist. So sebab tu automatik otak kita adalah agent produk orang. Tapi tanpa kita sedar sebenarnya kita adalah founder kepada kita punya empire sendiri. Macam korang kan, korang adalah founder kepada bisnes korang sendiri. Walaupun kita agent, tapi agent ni kita yang jual produk tu, so kita lah founder. Betul tak? And then macam contoh macam Mama Sap. Mama Sap adalah kita punya supplier lah sebab dia yang provide item dekat kita. Dia yang provide stock semua dekat kita. So automatic dia adalah supplier. Itu yang ramai orang tak nampak. Sebab orang rasa macam, oh aku agent je. Itulah silap kebanyakan orang. Sebab bila dia dah set dalam kepala aku adalah agent,
Itu yang dia buat pun acah-acah, nak buat tak nak buat. Tapi kalau kata kita letak dalam kepala kita, kita adalah founder kepada bisnes kita, so automatik kita akan buat extra ke, kita akan main-main juga. Contohlah korang nak jadi founder kan, nak buat keluarkan produk sendiri kan. Bila korang dah ada produk sendiri, adakah korang akan santai-santai je buat bisnes? Ataupun memang korang akan hempas betul-betul sampai bisnes korang berjaya? So benda itulah yang juga sebenarnya korang kena apply dekat dalam business agent ni. Itu yang ramai orang tak nampak. Buat betul-betul kan, Hida? Yes. Sebab ramai kita tak nampak. Kita duduk rasa macam aku agent je, aku agent je, aku agent je. So kita acah-acah buat je kan. Kejap buat, kejap tak buat. Sebab kita tak rasa pun kita adalah founder, sebab kita tak buat apa-apa pun. Kita hanya fokus pada marketing dengan sale. Itu yang ramai orang tak nampak. Okay? Alright, so jom kita tengok. Antara dua ni, okay, kita jadikan Mama Sab ni adalah sebagai founder lah. Founder of course Mama Sab, and diri kita as a founder yang tanpa modal tadi kan. So jom kita compare. Mana lagi best? Okay. So first, bila kita jadi founder, kalau kata kita jadi founder produk sendiri pun, kita nak kena keluar modal kan untuk buat bisnes, nak beli stok, macam-macam lah modal yang kita nak kena keluar. Nak beli stok, nak sewa kedai, nak cari pekerja, nak cari mungkin warehouse, nak letak storage, nak berurusan dengan courier company untuk start buat courier semua kan. So banyak modal nak kena keluar. So bayangkan kalau kita adalah founder tu, kita ada tak capacity modal yang banyak untuk kita nak start business? Even kalau kata kita nak kita macam kilang yang contoh kilang provide yang produk jenama sendiri semua tu pun, dia ada minimum quantity yang kita kena order kan, untuk kita nak letak label nama kita, still nak kena keluar duit. So sama juga kalau kita jadi ejen produk orang pun, selain daripada memasak, kita still kena keluar duit kan untuk kita nak ambil stok, contohnya nak jadi stokis ke, nak jadi mini stokis ke apa benda semua tu, still nak kena keluar duit untuk kita nak start business. Tapi dekat dalam memasak tak ada. Kan? Setuju kan? Alright. So kita tak perlu modal. Yang kita perlukan untuk kita start business, untuk kita jadi founder, permulaan kita hanya perlukan media sosial dan internet. So kat situ je platform kita dah boleh start business. Dah tak payah nak fikir dah aku nak kena bayar berapa, aku nak kena ada minimum modal berapa, aku nak kena standby berapa, tak payah fikir. Kita hanya perlukan media sosial dengan internet sahaja. Okay, next thing. Apa yang kita, kalau kata jadi founder, kita nak kena cari supplier. Supplier untuk bahan mentah kan, untuk produk, contoh macam Mama sendirilah, nak buat kek. Kita nak kena cari supplier untuk tepung, untuk Nutella, untuk apa lagi, untuk cream cheese. And then kalau macam cookies semua tu nak kena cari supplier, siapa yang boleh provide cookies berterusan, boleh standby stock, dory, shampoo, towel, semua tu nak kena cari supplier, and semua ni perlukan duit. Setuju? Tapi kita, supplier kita Mama Sab, dia bagi free je kat kita produk semua, tinggal kita je nak marketkan produk tu ataupun tak sahaja. Sama ada kita nak kita yang nak all out hempas jual produk tu ke tak. Sekarang ni korang tengok dekat dalam memasak ada banyak produk. Ada banyak produk. Ada lebih daripada 50 jenis. Kita fokus tak nak promote semua, atau kita pilih yang tertentu sahaja untuk kita fokus. So nampak tak? Janganlah kata macam susahlah nak jual memasak ni. Sebab kita letak diri kita as agent. Tapi kalau kita letak kita founder, memasak adalah supplier yang bagi kita zero cost. Kita tak payah bayar. Kalau contohlah kedai runcit. Kalau macam contoh kedai runcit kan, kita nak ambil contohnya stok sardin lah, stok bawang lah, apa semua daripada supplier, diorang akan bagi kita invoice, kita ambil consignment lah. Selalunya dia orang bagi consignment and then kena bayar dalam masa 30 hari. Ada setengah tu dia minta deposit dulu, and then after certain time kita kena buat full payment, sama ada barang tu dijual ataupun tidak. So bayangkan, tapi dekat dalam memasak kita tak perlu kan, kita just ambil je segala katalog, segala gambar, and then kita just promote sahaja. So jual ke tak jual, segala produk yang ada dalam memasak semua kita boleh jual, and once kita customer dah bayar, baru kita bayar dekat supplier, which is memasak. So kalau kata kalau kata contohnya tak ada customer beli, kita tak tanggung rugi, and kita tak payah pun nak bayar dekat memasak berapa-berapa pun cost. Kan? Setuju kan? Okay, setuju kan? Alright, so next. Okay, next. Kita nak kena hire dengan train staff. Sebagai founder, contoh macam Mama nak buka kilang untuk baking. Kita nak kena hire staff. Nak kena ada staff,
nak kena apa orang cakap, nak kena ada staff yang bekerja untuk kita nak bakar kek, nak susun kotak-kotak yang stok sampai macam towel semua tu. And bukan sekadar hire je, kita nak kena train orang juga. Contoh nak baking, kita nak kena train seluruh bakers tu untuk standardkan macam mana production. Berapa banyak sukatan nak untuk setiap setiap kek yang nak dihasilkan. Ataupun kalau macam contoh nak buat cookies, walaupun vendor yang buat, vendor tu nak kena cari staff kan, nak kena make sure cara susun macam mana, label macam mana semua. So still nak kena keluar cost untuk hiring dengan training. Tapi kita tak payah pun nak fikir-fikir macam tu. Kita nak besarkan bisnes kita just bina network. Bina network kita tak payah bayar pun dia. Kita hanya perlu train sahaja. So kita jimat kan, masa kita jimat gila, tak payahlah aku nak buka untuk permulaan je, tak payahlah nak buka training center semua. Online je, macam sekarang kita Zoom boleh, live boleh, apa lagi, kita boleh video call, kita boleh ajar through WhatsApp, hanya online sahaja. Yang kena keluarkan, modal yang kita kena keluarkan adalah masa. Dan mungkin sikit yuran internet lah, yuran internet kan. Selebihnya tak payah pun nak beria, nak hire orang beria. Kita just bina network sahaja. Okay. And then next thing, kena ada warehouse. Yes, macam Mama ada warehouse kan, dekat PJ ada warehouse, and then dekat Pasir Gudang pun ada warehouse. Sebab apa? Nak kena storekan segala bahan mentah, segala stok-stok yang ada untuk kita nak membeli. Itu warehouse lah. So, tapi macam kita kisah pasal warehouse. Tak payah nak fikir apa pasal simpan stok. Semua dekat dalam sistem sahaja. Semua dekat dalam sistem sahaja. Kat mana je customer tanya, kita just check dalam sistem, ada stok, kita terus on. So jimat kan, senang gila kerja kot. Senang gila kerja. Okay, and then Mama nak kena fikir pula nak buka outlet. And yang latest hari tu Mama cakap nak buka satu outlet minimum cost dalam 500 ke 700 ribu macam tu. Almost 1 million untuk satu outlet memasak. Dengan segala peralatan lah, dengan segala mesin nak bancuh tepung, dengan ovennya, dengan peralatan, dengan staff renovation apa semua, almost 1 million kan. Minimum dalam 500 ke 700 ribu macam tu. Tapi kita ada nak fikir pasal tu. Kita punya outlet adalah apa outlet yang Mamasak bagi. So sekarang ni ada outlet berapa, cawangan kita dah ada almost 400 cawangan. Semua tu kita punya. Kita punyalah kan, sebab customer order, kita masuk dalam sistem, betul, kita berlenggang je. So kita masuk dalam sistem, tekan-tekan je, siap pilih. Ada 366 macam tu kan, almost 400 outlet, semua kita punya. Kita hanya tak payah pun sibuk nak manage diorang, tak payah pun sibuk nak train diorang, Mamasak dah bagi. Mamasak dah bagi pun, nampak tak betapa senangnya kita jadi founder yang free ni. Okay, and then next, kita nak kena buat personal branding kan, macam contoh macam founder, macam Mamasak. Dia nak kena buat personal branding dia untuk orang nampak bisnes dia. Bayangkan, Mama ambil masa berapa lama untuk orang kenal siapa itu Sabrina Bakery dan Mamasak. Berapa tahun yang Mama perlukan untuk orang kenal. Tapi kita ada susah-susah. Baru join hari ni, esok orang dah kenal kita dah sebagai ejen Mamasak. Sebab apa? Sebab kita dah start buat marketing. Kita dah start buat sale, ketuk pintu orang, buat GM, orang dah kenal kita siapa. Hanya sebab kita guna brand Mamasak. Kita tumpang je brand Mamasak tu, kita buat marketing, buat sale, orang nampak je iklan kita, orang terus terkali. Kalau susah payah ke nak buat personal branding? Tak payah kan? Orang tak payah pun. Contohnya kalau kata kita jadi founder kan, kita buka company ABC Bakery. Berapa lama kita nak bagi orang nampak kita punya bakery? Serius betul, trusted brand. Sebab serius saya tengok dekat dalam IG. Bayangkan dekat dalam IG tu ada satu baker ni, dia up sama-sama dengan Mamasak. Kalau tak salah dia start 2017-2018. Dia up sama-sama dengan Mamasak. Tapi sampai sekarang dia masih struggle nak buat bisnes dia, nak growkan bisnes dia masih struggle. Dia masih bersendirian, dia lah baker, dia lah yang buat packing, dia lah yang buat postage, dia lah yang buat delivery. Kau rasa macam mana dia nak maksimumkan production dia? And end up dia asyik dalam IG dia tu macam dia asyik bercerita seolah-olah macam komplain lah. Dia macam meluahkan itu tak kena, ini tak kena. So dekat situ macam saya tak ambil benda tu as negatif lah. Cumanya saya cuba compare kan. Okay, apa yang ada dekat Mamasak yang dia tak ada? Kenapa dia tak grow? Sedangkan dia start dengan Mamasak, contohnya Mamasak start ada kedai sendiri 2017 kan, 2017-2018. So kenapa Mamasak boleh grow dalam masa berapa tahun ni, tapi dia masih stuck dekat situ?
Sebab cara fikir, and then dia punya rasa insecure dia, itu tak boleh, ini tak boleh, nanti macam ni, nanti macam tu. Tapi kau tengok kan macam mana mama punya cara fikir. So dekat situ saya belajar sesuatu tau. Walaupun saya, yalah sepatutnya macam follow cerita dia tu banyak cerita tak best. Tapi of course kita boleh tapis and kita ambil pengajaran daripada situ. So kat situ saya nampak tau, sebenarnya nak jadi baker, homemaker ni tak mudah. Untuk kita nak upkan branding kita, kau nak jual kek murah, lepas tu kau komplain harga barang semua naik. Lepas tu, dah lah kau tak ada staff semua, kau kena buat seorang-seorang, lepas tu kau komplain macam-macam. And of course limited production sebab kita buat seorang-seorang. Tapi macam Mama percaya pada staff, percaya kepada network, and dekat situ business cepat grow. Nampak kan? Alright, and then kalau macam founder, macam saya cakap tadi, dia terimpact dengan perubahan harga. Contoh sekarang kan memang banyak bakers kat luar. Kalau korang rajin nak jalan ke IG, semua korang akan nampak tau. Ramai home bakers complain. Harga telur naik, harga tepung naik, harga butter naik. Lepas tu ada yang stres itu, ada kedai macam mana nak tanggung kos. Banyak orang pening kepala pasal tu. Banyak orang pening kepala pasal tu. Mama pun ada pernah cakap, tapi alhamdulillah kita sebagai network, kita tak terimpact. Kita tak payah fikir pun harga barang naik ke tak. Kita tahu kita just buat kita punya marketing dan sale, close sale dapat income. Close sale dapat income. And kita dah tahu dah income kita dah fix dah kat situ. RM10, RM5, RM8, RM6. Kita dah tahu dah. So kita just fokus dekat income kita sahaja. Tak payah kita nak susah payah fikir macam bahan mentah naik ke, macam mana income aku. Tak ada kan. Kau perasan kan sampai sekarang kita tak ada pun fikir pasal tu. Yes, betul. Takut kan? Betul, nampak tak dia orang punya ketakutan, barang naik macam mana aku nak jual, nanti ada tak orang nak beli. Yes, ada tau yang macam Q&A, bakers ni, dia buat Q&A, suruh tanya dekat seller-seller lain tau. Macam mana sale korang, impact tak dengan perubahan harga. Bayangkan kau buat Q&A macam tu, of course boleh cakap 99% jawab benda yang negatif. Semua cakap itulah, inilah, macam-macam lah pasal isu semasa buat bisnes diorang down. Tapi hanya 1% sahaja yang cakap bisnes okey apa semua. Faham tak? Nampak tak dekat situ? Masa tu kan rasa macam, ya Allah, aku nak jawab jugalah bisnes aku okey je. Aku tengah grow. Aku tengah growing. Nak cakap je macam tu. Tapi macam kita fikir, macam saya fikir, apa? Aku memang takkan respon lah benda-benda macam tu kan. Tapi serius tau, saya cakap, saya rasa macam saya yang nak respon kat sini, cakap Alhamdulillah, saya tak terimpact dan saya makin meningkat. Nampak tak? Saya rasa macam saya nak cakap macam tu tau. Sebab yes, kita punya sale naik kot. Kita punya sale naik kot setiap bulan kan. Walaupun nampak macam slow tapi naik. Okay, so next. Okay, macam mana kita nak growkan bisnes kita and maksimumkan lagi income. Kita kan founder tadi yang tak payah keluar modal apa-apa semua tadi tu. Kalau Syida tak belajar pasal, yes, akan jawab terkesan. Tapi yes lah, kita dah tengok kan kita punya result sendiri. So okay. So macam tadi based on ni semua, kau dah nampak kan betapa bestnya kita tak payah fikir pasal isu semasa, kita tak payah fikir pasal apa-apa cost, pasal kedai ke, pasal warehouse ke, pasal training staff ke, untuk nak standardizekan kualiti lah apa semua. So kita dah jimat banyak dekat sini. Kita dah jimat banyak kat sini. Best tak kita jadi founder yang sangat senang macam ni? Best tak kita jadi founder yang sangat senang macam ni? Tak payah pun susah payah nak fikir-fikir banyak. Kita hanya fokus dekat, okay, aku nak income berapa bulan ni? Aku nak pastikan company aku dapat income lebih ke kurang. Contoh, lebih tak, berapa banyak lebih yang aku nak income company aku bulan ni berbanding bulan lepas. Kita just fokus benda tu je. So once kita dah tahu dah, okay, bulan lepas company aku punya income 500. So bulan ni aku nak company aku punya income 1000. So kita dah tahu dah, okay, aku dah set, okay, bulan ni aku nak 1000. So apa yang aku nak kena buat? Aku nak kena fikir pasal apa orang cakap? Pasal bahan mentah ke tak? Apa yang aku nak kena fikirkan? Macam mana aku nak gandakan aku punya marketing dan sale untuk aku dapat income banyak tu. So cara dia macam mana kita nak maksimumkan, nak grow dan maksimumkan income kita. Of course, cara paling senang sekali untuk kita growkan bisnes adalah bina team. Sebab contoh, yang kalau korang tengok macam leader-leader termasuk Syazana kan, ataupun mungkin saya lah, macam mana korang nak growkan sale?
Of course kita tahu struggle. Kita nak buat seorang-seorang kadang-kadang nak hit 2,000 pun lambat. And then ada masa yang mungkin kita ada isu ke, kita busy ke, kita ada masalah kesihatan ke, kita punya guerrilla marketing, kita punya CRM marketing kita stuck. Kan? CRM marketing kita stuck. Contoh macam saya sendirilah. Hari tu saya tak sihat almost 10 hari macam tu. So bayangkan sepanjang 10 hari yang tak sihat tu, of course ada hari yang memang saya tak boleh buat posting langsung. Of course ada hari yang macam saya dapat buat sikit saja. And dia terimpact kan. So bayangkan kalau saya buat seorang-seorang, of course saya tak naik. Tapi sebabkan saya ada network, korang semua buat sale, total group saya naik tak? Of course naik kan. Bayangkan, alhamdulillah kan. Sampai hari ni sale team kita masih positif tau. Orang cakap masih naik. Walaupun saya punya personal sale tu tak naik. Macam tak naik drastic macam last month. Tapi sale team kita masih naik. Yes, naik. Sebab kita ada network. Of course, janganlah korang fikir macam, oh kalau sale naik, kami buat sale lebih, mami yang dapat income extra. Hello, income siapa yang banyak? Of course, siapa yang buat sale tu yang dapat income banyak. Saya dapat berapa je? RM1, RM2 je daripada korang punya setiap item yang korang jual kot. Banyak mana yang saya dapat RM1, RM2 berbanding korang dapat RM5, RM10, RM8 semua. Of course saya dapat sikit je. Tapi yang boleh buat kan kita as a leader dapat income more is because bila network kita banyak. Sebab tu korang kena bina network. Bina network. Janganlah rasa macam takutnya nak bina network. Okay, nanti saya share. Nanti saya akan share next. Kenapa, apa yang best, macam mana, kenapa senangnya bina network. Nanti saya akan share dalam next topic lah. Okay, so point dia sekarang untuk kita macam mana kita nak maksimumkan income kita adalah dengan adanya team. Kalau tak macam mana Coach Amy boleh dapat 104,000 income bersih dia kalau dia tak ada network kan. Okay, so apa yang best bila kita bina network ni? First kali bila kita ada network, income kita bertambah. Yes, sebab apa? Bila anak-anak team buat sale, kita akan dapat extra income kan daripada sale dia. Walaupun tak banyak kan orang nampak macam alah RM1, RM2 je. Itu kalau kau ada anak seorang dah. Kalau kau ada anak 100 orang, 2,000 orang, berapa income? Kalau kata kita dapat RM1 daripada satu item yang anak tu jual, kalau sebulan anak tu jual contohnya 20 item, kita dapat RM20 daripada seorang anak. Kalau kita ada 10 orang anak, bukan kita dapat 200. Itu 10. Kalau 20 orang anak, 400 kan? Itu ekstra yang kita dapat daripada anak-anak based on item yang dia jual. Itu belum lagi another income yang Mama Sat bagi, commission as trainer. So bayangkan dekat situ, sedang tak dapat income banyak sangat. Itu yang banyak orang tak nampak. Okay? Alright, so next apa? Next, income kita datang daripada beberapa cabang. Beberapa cabang ni apa? Yang macam tadi saya cakap lah. Income daripada setiap item yang anak jual. Income daripada trainer. So bayangkan dekat situ, ya Allah, itu income as a trainer tu untuk anak direct. Kalau contoh kita dekat level stockist, bukan takat anak direct punya commission je kita dapat, cucu pun kita dapat. So ada banyak income. Sebab itulah ya Allah, dia punya income besar. Sebab itulah income yang besar yang saya sangat macam bengang dengan diri sendiri cakap, ya Allah kau dah nampak dah income boleh dapat besar gila kot bila network kau besar. Tapi engkau yang macam saya marah kat diri sendiri lah. Saya bukan marah, saya marah kat diri sendiri. Kenapa tak nak growkan lagi network lagi banyak supaya kita yang lagi cepat grow. Sebab korang jangan ingat tau macam, oh mami ni nak hire banyak-banyak nanti mami nak naik stokis. Sebenarnya korang pun boleh buat benda yang sama. The more korang bina team, the more lah cepat korang naik. Kalau kata korang yang naik stokis dulu, korang yang dapat income tu. Saya tumpang je. Sebab kena ingat, bisnes memasak patuh syariah. Siapa yang grow cepat, dia yang dapat income extra. Jangan ingat korang hit stokis, saya dapat title stokis, tapi saya tak dapat income stokis tu. Sebab yang naik stokis korang, bukan saya. Nampak tak dekat situ? Itulah dia, memasak punya bisnes lain daripada yang kat luar sebab dia patuh syariah. Dia tak ada pun ambil kesempatan dekat anak sebab anak grow ke apa, tak ada. Okay, sebab Mama dah letak syarat kan, kalau anak punya sale lebih daripada leader berapa-berapa persen, memang leader tak akan dapat apa-apa commission daripada tim anak tu. Macam tu. Okay, and last kali, apa yang best adalah income limited. So income limited ni macam tadi, income unlimited. Unlimited ni macam tadi saya cakap, bayangkan korang lagi ramai tim yang korang ada, lagi banyak sale yang korang buat, lagi besar kan income yang korang boleh dapat. So macam Coach Helmi, sale income tertinggi dia 104,000. Itu income bersih.
Itu yang paling tinggi dia pernah dapat. So sekarang dia tengah fight untuk dapat more. Tak ada limit pun nak dapat berapa. Korang boleh dapat macam Mama. Kalau kata korang tengok contoh Mama adalah orang kata network yang paling atas lah. Mama adalah network yang paling atas. Walaupun Mama founder tapi Mama network yang paling atas. Kalau korang nak tengok berapa Mama punya income sebulan, okay, adalah berapa komisen yang Mama bayar keseluruhan dekat seluruh network. Bayangkan kalau kata sebulan Mama buat sale, company buat sale berapa? 18 juta kan. Contohlah, sebulan 18 juta. And Mama releasekan commission dekat the whole network tu yang kadang-kadang Mama share yang berapa? 2 juta lah, 1 point something juta lah. Itulah income Mama. Banyak tak? Kalau dapat buat sale sampai 18 juta sebulan, so kita punya commission boleh reach sampai 1 juta semua tu. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Something lah macam tu lah. Berapa? 200,000 tak ingat lah. Something macam tu. So korang bayangkan berapa banyak. Kalau kata Coach Helmi boleh buat sebulan, sale dia dalam berapa yang hari tu dapat? Katalah 5 juta. Kalau Coach Helmi boleh buat sale sebulan 5 juta, dia boleh dapat 104,000. Korang kali sendirilah. Berapa income yang kita boleh dapat. So janganlah rasa macam, ya Allah susahnya nak dapat juta-juta tu. Serius saya cakap lah. Ni saya cakap sebab nak ingatkan dekat diri sendiri juga. Nak dapat juta-juta tu tak senang. Tapi dia akan jadi senang kalau kita ada network besar. So kita just keep recruit dan kita kembangkan team kita. Bukan setakat saya, contoh saya bukan setakat saya seorang je recruit. Sebab bila saya seorang je recruit, saya yang tengah growing and korang tengah start. So bila korang start, of course saya terpaksa tarik handbrake untuk terus grow sebab saya nak guide korang and make sure korang pula grow. So bila korang dah start bina team korang and bila korang dah start stable, korang dah yakin anak-anak team korang pun dah follow grow dengan korang, and then korang pun encourage anak-anak team pun keep growing. Nampak tak? Lagilah kembang. Semua tengah fight untuk jadi founder dekat atas. So tak ada penindasan di situ. Tak ada penindasan di situ ya. Okay. So macam mana nak dapat unlimited ni? Okay, macam mana nak dapat unlimited ni? Kenapa dia keluar lambat? Okay, so macam saya cakap tadi, kena ada team. So startlah bina team. Saya tak stop korang untuk bina team, and kalau kata sebelum ni macam tak ada syarat kena hit agent semua. Yes, tapi macam korang, memang saya dah open dah untuk korang bina team. Sebab apa? Korang dah terlampau lama join, korang dah tahu dah selok-belok. Nak buat marketing macam mana, nak buat sale macam mana, nak posting macam mana, berapa kali nak posting, apa copywriting, semua korang dah pandai dah. Kalau kata dah rasa macam Mami tak yakin lah macam mana nak ni, it's okay, benda tu boleh belajar. Okay, so macam ni. Okay, so next. Okay, so apa yang kita nak ajar? Kita duplicate balik. Macam saya cakap, korang dah tahu dah marketing, korang dah tahu buat sale, korang dah tahu macam mana nak posting, dah tahu macam mana buat copywriting. So benda ni je korang ajar, tak payah pun cakap, Mami saya tak tahu macam mana nak bagi konten. Tak payah nak belajar bagi konten. Tak payah susah-susah nak belajar bagi konten. Anak-anak korang akan masuk dalam grup saya kan, so saya lah yang bagi konten. Kalau kata siapa yang ada dekat dalam grup Syazana, korang belajar something dalam grup Syazana, korang pun boleh share balik dekat team korang. Sebab sekarang ni memang saya pun sedang melimitkan anak-anak yang masuk dekat dalam grup Syazana. Bukan sebab saya kedekut ilmu ke, tak nak share ilmu ke, tak nak bagi korang belajar dengan Syazana, tak. Sebab saya tengah train diri saya untuk saya yang guide team saya. Sampai bila saya nak bagi korang, sampai bila saya nak bergantung dekat Syazana untuk guide korang. Sedangkan saya dah cukup lama join, sama dengan Syazana semua, sepatutnya saya dah boleh guide team saya sendiri. Kenalah, saya pun nak kena buka kepak saya, menunjukkan macam, okay, aku pun boleh train team aku juga. Faham ke? So, siapa yang terlepas masuk grup Syazana, korang dapat extra ilmu. So, patutnya korang dah ada dalam grup Syazana, dapat extra ilmu, korang lagi power daripada saya. Sebab korang dapat ilmu extra ni daripada leader saya ni. Okay? Okay. Alright, and then, so, okay. So, last kali, bila kita dah jadi leader, apa yang kita pula, tadi kita duplikatekan apa yang kita belajar, apa yang kita dah buat dekat anak team. And untuk kita pula, untuk kita nak keep growing, of course kita pula duplicate apa yang leader buat. So yang tu proses lah. Misal macam saya tengok Syazana buat live, saya buat live. Apa konten dia? Saya cuba olah cara saya. Dia belajar apa? Saya cuba belajar ilmu yang sama ataupun ekstra sikit. Macam mana waktu dia bekerja, saya cuba follow. Walaupun saya tak boleh nak follow 100% sebab of course lifestyle kita tak sama. Dia bujang, saya berkahwin. Mungkin ada antara korang yang bekerja.
semua kan. So of course lifestyle kita tak sama, cara kita tak sama. Tapi kita cuba untuk orang cakap selaraskan semaksimum boleh yang kita boleh cuba nak duplicate time dia apa semua. Of course lah, kita semua ada 24 jam kan. So cumanya kita nak kena adjust masa kita sini sana supaya kita boleh nak cuba duplicate semaksimum yang boleh dengan leader kita. Macam tu kan. Okay, so next. Okay, so lagi pula. Okay, so business network, macam korang tahu macam saya cakap tadi, dia business yang senang. Business yang senang sebab lagi besar network kita, lagi besarlah peluang kita nak dapat income, lagi besarlah, lagi cepatlah kita nak grow kan, nak dapat unlimited income semua lagi cepat. Cumanya macam saya cakap tadi, proses tu kita boleh go step by step. Macam korang, mami tak tahu nak ajar apa ni anak masuk. It's okay, kan saya dah cakap sebelum ni. Masuk kerja dalam group. Saya akan guide dekat dalam group. And then korang boleh guide kat tepi macam mana cara nak ni, tanya okey ke tak, anak faham ke tak, itu je. And then korang boleh je bagi tips apa yang korang buat setiap hari kan. Korang boleh share screenshot macam mana korang close order, macam mana korang respon dengan customer, itu je yang korang nak kena ajar. And insyaAllah saya pun dalam proses nak siapkan balik saya punya YouTube channel tu dengan modul-modul yang lebih proper insyaAllah. So that nanti lebih senang nak guide. Lepas tu saya ada something lah yang saya tengah start buat. Ada something yang saya tengah start buat untuk tim kita. Okay, untuk memudahkan korang nak guide anak-anak baru. So benda ni mungkin ambil masa sikit tapi it's okay. Saya rasa excited sebab saya dah hari tu actually dah start tapi sebabkan tak sihat benda tu stop. So kali ni saya akan start balik untuk siapkan benda tu. Siapkan benda tu. So once benda tu dah siap, saya akan bagi dekat korang. So lepas ni anak-anak korang masuk, korang just bagi link tu sahaja and anak-anak korang boleh belajar dekat situ. Tunggulah bagi saya. InsyaAllah saya dalam proses nak siapkan, saya cuba siap secepat yang boleh. Okay? Alright, so last habis lah. Okay, so siapa next? Siapa next yang excited? Dah nampak dah kan peluang kan? Dah nampak dah kan apa yang best kan? So siapa yang excited nak pecut lepas ni and nak income limited? Mak korang ni dah jadi gagap nervous lah. Dia dapat tahu masa dah nak habis tu dia nervous. So siapa next nak pecut? So korang dah nampak kan? Si ada yang dah panas bontot dah ni. Dah panas bontot dah, nampak dah macam nak dapat income. So benda ni actually kita dah tahu tau. Kita dah tahu dah kita boleh dapat yang unlimited income. Kita dah tahu dah yang macam mana nak grow. Tapi kadang-kadang benda tu kita rasa macam yakin tak yakin, nak buat tak nak buat. Tapi korang nampak kan hari ni, saya dah bagi perbandingan dekat korang apa yang best, macam mana cara mudah. Kita ni founder. Korang kena set dalam kepala aku adalah founder. Kena set dalam kepala aku adalah founder. Once korang dah set dalam kepala aku adalah founder, korang akan hempas. Korang bayangkanlah contoh katalah contohnya macam katalah kita buka satu company jenama kita sendiri. Okay, jenama sendiri. Kita nak marketkan seorang-seorang untuk orang kenal lambat. Sebab tu sekarang ni banyak bisnes semua start guna network. Siti Nurhaliza sendiri pun dah start ada network dia sendiri kan. Dia punya stockist lah, dia punya agent lah. Dia pun dah start buat network business untuk growkan produk dia. Simplicity lah, tudung Afia lah, apa semua tu. So dia pun dah start ada network sebab dia tahu dengan network ni lah business cepat grow. Fazura buat tudung. Macam mana tudung dia boleh sold out tak sampai berapa minit, 15 minit semua. Sebab network, bukan sebab customer. And kau bayangkanlah network ni yang battle dalam masa 15 minit boleh sold out sampai berapa juta helai tudung semua tu. Dia orang kena keluar duit kan, beli dulu. And tak tahu bila stok tu akan habis dijual. Masing-masing masuklah dalam Shopee lah, dalam Mudah.my lah, dalam Lazada lah, apa benda semualah. And then dia promote balik. Dia terpaksa promote balik lah sebab dah beli stok. Jualnya entah bila. Tapi founder dia excited lah, stok aku habis. Founder nampak stok habis. Tapi agent ni gaung kepala macam mana nak settlekan item. Kita pula tengah fikir, dah lah founder bagi stok berlambak, cawangan banyak, tak payah fikir pasal keluar duit. Tapi kita pula yang tak nak all out buat marketing dengan sale. Sebab kita rasa santai. Aku tak pegang stok, tak apalah aku jual, bila-bila rasa aku suka aku jual. Lepas tu mengeluh sendiri, kenapalah aku dah join 10 tahun tapi income aku masih 200-300. Sebab kita tak all out. Okay? So hopefully, yes.
InsyaAllah. Okey, malam ni kita hapuskan segala was-was tu. Kita buka chapter baru. Kita buka chapter baru. Walaupun ayat yang sama mungkin saya guna setiap bulan, tapi alhamdulillah dia dapat ilham nak share dengan korang semalam. And then tadi pun siap buat slide ni untuk korang walaupun ada technical issue kan. So saya harap sharing malam ni dia buka mata sikit untuk kita nampak lebih jelas. So kita betul-betul all out start daripada kita buka chapter baru bulan Ogos dengan misi yang baru, dengan niat yang baru, dengan macam cakap kuasa fokus yang baru. Sebab dah nampak dah sekarang ni, aku adalah founder. Dan yang bestnya aku founder tanpa perlu aku keluar modal. Aku tak keluar 1 sen pun modal, aku dah jadi founder, aku dah boleh jadi jutawan. Sebab semua kos-kos tu, masa supplier aku dah tanggung. Okay? So hopefully itu je sharing malam ni. Korang ada soalan tak nak tanya? Ada 4 minit lagi. Kalau ada soalan nak tanya? Stop share. Nanti saya share slide dia kat dalam group. Okay? Ada soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan aku? Jelas sangat. Tidur dengan tenang dan senyuman malam ni ya. Okay, so kalau tak ada soalan, saya end dulu live malam Zoom malam ni. So nanti saya ada record. So nanti saya akan upload dekat dalam YouTube. Nanti korang tengok dekat YouTube lah. Okay. So insyaAllah nanti next topic saya akan share pasal business network. Tadi saya janjikan nak share kan macam mana nak growkan business network tu. So nanti saya akan buat Zoom maybe hari Khamis ke. Hari Khamis macam tu lah sebab Selasa Khamis kan. Saya ambil Selasa Khamis lah sebab Syazana ada Zoom Jumaat dengan Ahad. So saya ambil Selasa Khamis. Ataupun maybe nanti untuk minggu ni mungkin Selasa Khamis tapi minggu depan onwards mungkin mungkin Isnin Khamis ke, tengoklah sebab Isnin kan Zoom dengan Mama, kadang-kadang Mama ajak masuk. So tak boleh nak buat kan. So selalunya Isnin kita reserve lah pokok Mama ada nak buat Zoom. Tapi insyaAllah mungkin Selasa Khamis saya yang buat Zoom dengan korang. Hari lain saya akan buat live. Okay? So thank you semua yang join. Hopefully korang belajar sesuatu yang dapat buka mata korang dengan apa yang saya share malam ni. So energi daripada korang juga yang saya dapat untuk saya buat sharing. Okay? And insyaAllah nanti hari Khamis kita share tentang network pula, pembinaan network. Okay? So thank you semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya minta maaf kalau ada salah silap. Okay? Bye. Tak nak screenshot. Nak yang hadir. Thank you semua. Bye. Assalamualaikum.